Welcome back my channel Mekanik Sendiri. Hari ini adalah satu perkongsian lagi satu ilmu, iaitu cara kita nak memeriksa alternator dan overhauling alternator. Okey, seperti mana yang kita tahu, kerosakan alternator ni adalah amat kritikal. Okey, sekiranya alternator kita rosak, bateri kita akan cepat habis cas. Okey, disebabkan alternator. Tapi banyak kemungkinan yang akan berlaku pada alternator. Okey, sekiranya alternator kita betul-betul rosak, okey, maksudnya alternator tak boleh mengecas bateri. Tapi banyak juga kemungkinan yang boleh menyebabkan bateri kita cepat kong. Okey, mungkin salah satu masalah daripada wiring dan masalah daripada fuse. Okey, fuse relay. Okey, tak semestinya alternator kita rosak. Basically yang kita perlu cek adalah dua benda ni. Okey, dan jangan lupa juga kita tengok daripada cas bateri. Sekiranya bateri kembang pun boleh juga menyebabkan bateri kita cepat kong ataupun mengalami cas bateri hilang. Okey, tapi untuk alternator ni pula, bagaimana kita nak cara cek sekiranya kita dekat kenderaan? Okey, alternator ni di dalam kenderaan. So, cara dia, kita kena buka terminal negatif. Okey, kita kena cabut, pastikan enjin tu dihidupkan dan kita cabut terminal negatif. Dan sekiranya enjin tu mati, maksudnya betullah alternator. Tapi jangan kita terus tekan alternator. Kita perlu cek ke semua dahulu, sistem wiring, fuse, relay. Okay. And then sekiranya kita cabut terminal negatif, okay, tapi kenderaan enjin tu tidak mengalami contohnya tidak mati, maksudnya alternator kita hidup. Dan cara yang kedua, ini selalulah kita nampak dekat bengkel, pomen akan mengambil screwdriver. Okey, contohnya enjin alternator ni tengah running, okey, tengah running, maksudnya berpusing, kita ambil screwdriver dan kita tempelkan di bahagian main pulley dekat sini. Okey, sekiranya screwdriver ni mengalami contohnya dia akan melekat. Okey, kita ada rasa magnet, maksudnya alternator ni berfungsi dengan baik. Tujuan kita nak save video ini adalah untuk memastikan kita betul-betul mengenal kerosakan pada alternator. Okey, sebagai contoh, kita dah cek semua, ada magnet, contoh kita letak screwdriver tapi ada tarikan, ada tarikan, maksudnya magnet, maksudnya pomen akan beritahu okey, alternator bagus, tidak masalah. Tetapi bila kita pasang dekat kereta, tetap sama, bateri cepat habis cas. Okey, dalam alternator ni dia ada 3 komponen utama. Satu, armature, rectifier diode dan AC regulator. Okey, jadi dalam ketiga-tiga ni dan tambah lagi satu adalah carbon brush. Okey, ada 4 komponen utama. Jadi sekiranya salah satu komponen ni ada rosak, yes, boleh menyebabkan bateri kita cepat kong. So, sekarang ni saya akan tunjukkan cara kita nak buka dan cara cek rectifier diode. Kita kena buka back frame ni dahulu. Okey, untuk yang satu ni, ini adalah terminal B,
Terminal B maksudnya ini adalah output ke bateri. Okey, output bateri. Okey, kita akan cabut back frame ni. Okey, ini adalah back frame. Dan sekarang ni apa yang kita nampak dekat sini, ini adalah rectify diode. Okey, rectify diode, dan ini bahagian carbon brush, dan ini adalah AC regulator. Tiga komponen ni memang mengambil peranan. Okey, tapi untuk dua ni jarang rosak. Yang selalu mengalami masalah adalah daripada carbon brush. Carbon brush tu dah menipis. Okey, kita kena buka ni. Okey, untuk jenis alternator ni adalah Toyota punya. Toyota. Okey, selepas tu kita kena buka 4, 1, 2, 3, 4, 5 skru. Okey, skru. Sekiranya kita berani buat untuk kita nak overhaul starter, okay, boleh menjimatkan duit. Okay, so alternator ni adalah memang komponen utama dalam kereta. Sekiranya ni rusak, okay, bateri kita akan kong dan kereta tak boleh bergerak. Okay. Kalau kita nak beli alternator yang baru, bukan murah, dalam 300 ke atas. Okay, 300 ke atas, ada yang 200 lebih. Tengok jenis brand. Okay, tengok jenis brand. Okey, dan kita keluarkan AC regulator ni, okey, bersama dengan carbon brush. Okey, ini adalah carbon brush dan ini adalah AC regulator. Okey, carbon brush ni ini yang kita boleh tukar. Okey, kita boleh tukar dan kita perlu unsolder dekat di sini. Ini kita boleh solder. Okey, kalau kita beli seketul ni pun ada juga. Okey, dalam lingkungan dalam 40 lebih macam itulah. Bajet dalam RM50. Okey. So, sekarang ni apa yang kita perlu cek dekat sini adalah rectify diode ni. Okey, ini yang kita perlu cek sebenarnya. Sebab dalam rectify ni dia ada 8 diode. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, mengandungi 8 diode. So, kita kena buka ini dahulu, skru, untuk kita mudah keluarkan apa ni, rectify diode. Okay. Kita cabut saja. Okey, sekarang ni, okey, semasa kita nak overhauling ni, okey, contohnya lah, okey, selepas kita tukar carbon brush ni, pastikan commutator bar ni, okey, ni adalah bahagian commutator yang ni kita kena bersihkan. Okey, kita bersihkan menggunakan sandpaper. Okey, ini kita letak tepi dahulu. Dan sekarang ni adalah kita kena cek rectify ni.
Ini yang bukan selalu rosak, tapi jarang rosak. Tapi bila rosak, biarpun kita cek macam konsep tadi yang saya tunjukkan, menandakan alternator masih bagus, tapi sebenarnya tidak. Okey, disebabkan ini benda ini ataupun ni dua komponen ni. Okey, tapi ini memang jarang rosak. So macam mana kita nak cek komponen ni rosak ataupun tidak? Kita menggunakan test lamp. Okey, menggunakan test lamp. Tapi sebelum tu, sebelum saya tunjukkan macam mana cara, ada jenis mengikut pada pemain, mungkin dia akan menggunakan multimeter. Ini adalah multimeter digital, sama ada digital analog, tidak masalah. Dan yang menggunakan battery tester. Battery tester ini pun adalah komponen yang boleh mengecek alternator. Kalau kita tengok dekat bahagian depan sini, dekat sini dia ada, ini bahagian bateri, dan bahagian atas ni adalah untuk alternator. Sekiranya alternator kita akan bagus, dia akan berada dekat kedudukan hijau ni, maksudnya keadaan baik. Sekiranya alternator kita bermasalah, indikator ni akan beralih kepada atas ni, berwarna merah. Yang ni mungkin saya akan buat satu lagi video macam mana kita nak pakai dan kita memeriksa di alternator di kenderaan nanti. Sekarang ni kita akan menggunakan terminal merah ni, kita masukkan dekat terminal positif merah, dan kita perlukan test lamp. Ni test lamp. Test lamp. Ni saja, senang, tidak susah. Dan kabel satu lagi kita menggunakan, kita klipkan dekat terminal negatif bateri, kepala bateri ini ya. Sekarang ni, yang ni adalah output. Output yang ni adalah yang menyalurkan cas kepada bateri. Ini adalah output kita kalau perasan lah. Jadi yang terminal negatif ni kita akan klipkan dekat bahagian output. Output dan test lamp ni nanti. Sekarang ni, dan kita perhatikan test lamp ni. Sekiranya diode ni, diode ni mengeluarkan lampu, maksudnya diode ni tiada masalah. Sebagai contoh, kita nampak jangan takut, ini memang tiada currentnya, tidak meletup. Maksudnya test lamp menyala. Sekiranya test lamp ni tidak menyala, maksudnya diode yang pertama ni rosak. Kita tes diode yang bahagian kedua ni. Menyala. Ada masalah. Menyala dan menyala. Untuk yang bahagian atas ni, kalau kita perasan dekat sini, dia saling kait-mengait. Ada hubungan. So kita cek, kira ni kita cek menyeluruh lah maksudnya. Jadi semua ni tidak ada masalah. Sekarang ni pula, sekarang ni kita akan tukarkan terminal. Yang tadi kita dah cek bahagian yang positif. Yang positif kita beralih kepada setiap terminal diode ni. Sekarang ni negatif, kita akan yang positif masukkan dekat sini, output. Output. Macam ni. Sekiranya test lamp ni menyala, maksudnya diode ni akan
rosak. Okay, ini kita kena double confirm. 1, 2, 3, 4. Okey. Kita tengok sini. Tuh. So, maksudnya semua diode ni tidak mengalami kerosakan. Okey, dan keadaan yang baik. Okey, saya akan ulang lagi satu kali untuk memudahkan kita faham. Terminal negatif sambungkan dekat output bateri, output terminal. Okey, terminal B maksudnya terminal bateri. And then positif kita akan direct kepada setiap diode ni. Diode yang pertama kita cek, okey, menyala, keadaan baik. Diode kedua, keadaan baik. Diode yang ketiga, keadaan baik. Dan diode yang terakhir, keadaan baik. Okey, maksudnya kesemua ni tidak mengalami kerosakan. Okey, sekarang ni sekiranya yang ada mempunyai multimeter, okey, kita beralihkan kepada dekat. Okey, kalau sini dia ada satu simbol diode diode. Okey, diode dekat sini. Ini adalah diode. Okey, kita akan alihkan level ni ke diode. Dan kita akan touchingkan dekat macam biasalah. Okey, macam ni. Sekiranya ya diode ni, okey, reading ni akan berubah. Okey, dia akan mempunyai reading. Kita tengok dekat sini. Okey, dalam 0 poin, dia akan sentiasa berubah. Okey. Okey. Tengok dekat sini. Okey. 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 Okey, dalam bacaan dalam 0.53. Okey. Dia tidak akan tetap. Okey. Dia hampir sama bacaan. Okay. So, inilah cara-cara kita nak memastikan alternator kita betul rosak ataupun bukannya alternator ketul tu kita boleh tukar lah. Okey, selepas kita dah cek rectify diode, sekarang ni kita beralih memeriksa AC regulator. Ini adalah AC regulator. So, kita akan menggunakan multimeter yang mana kita akan alihkan level ni kepada bacaan ohm. Okey, bacaan ohm, bukan ohm gere-gere ya. Okey, sekarang ni kita akan cek ke setiap terminal. Okey. Kita touching ke bahagian grounding, and then pastikan kita akan tumpuh kepada bacaan ni ya. Sekiranya dia ada bacaan, maksudnya regulator ni masih berfungsi. Okey. Okay, ada bacaan. Ada bacaan. Okey. KOL swap ini adalah grounding. Okey. Body. Okey. 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 Maksudnya AC regulator ni masih berfungsi dengan baik. Jadi ada kira kalau dekat alternator ni ada 4 komponen utama. AC regulator, carbon brush, rectifier diode, and then dalam ni armature. Okey, armature bar ataupun commutator bar. Okey, jadi ada 4 perkara ataupun komponen utama yang kita perlu betul kena cek. Sekiranya
motor ni ataupun armature tu dah rosak, boleh disarankan beli seketul alternator. Tapi sekiranya 3 yang ni yang rosak, sama ada carbon brush, regulator, diode, kita boleh tukar. Sebab ini memang ada spare part, tidak masalah. Daripada kita beli seketul alternator, bukannya murah. Jadi kita beli dalam puluhan ringgit saja. Untuk carbon brush dalam lingkungan RM5 ke atas, kita solder sendiri. Dalam kedai pun mungkin dalam upah dalam RM30 macam itulah sekali part. Yang ni pun dalam puluhan ringgit lah. Sama juga dengan rectifier, tidaklah beratus ringgit berbanding kita beli sebiji alternator yang baru. Jadi pastikan sebelum kita menukar alternator, pastikan kita kena periksa dahulu komponen-komponen yang ada dalam alternator. Memang dia merumitkan, tetapi boleh menjimatkan duit. So setekat ini sahaja perkongsian. Sekarang kita akan pasang balik.